الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ahli jabatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bertemu lagi dalam kuliah kita, tuan-tuan. Bulan lepas tak dapat langsung bersama dengan tuan-tuan. Yang pertama saya khusus falak, satu lagi minggu khusus astronomi. Diminta untuk menjadi ahli falak, tuan-tuan, ahli nujum. Jadi kena khusus je lah kerjanya, tuan-tuan. Itu tugas jabatan, terpaksa pergilah, tuan-tuan. Ini pun patutnya ada juga ni khusus di, saya kata tak boleh lah, banyak tinggal lah. Satu bidang baru lah kepada saya, tuan-tuan ni. Baik, tuan-tuan ni. InsyaAllah kita masuk kepada ayat yang ke-49 daripada surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-49, surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ayat yang ke-49 ini, dan hendaklah engkau menghukum di antara mereka mengikut peraturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikut hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka yang hendak memfitnah, yakni menyesatkan engkau daripada sebahagian peraturan yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Maka sekiranya mereka berpaling, yakni enggan, maka ketahuilah bahawa Allah hendak membinasakan mereka disebabkan sebahagian daripada dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu sememangnya orang-orang fasik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya dan Wiyash bin Qais telah berkata sesama mereka, marilah sama-sama kita bertemu dengan Muhammad, semoga kita dapat memfitnah dia daripada agamanya. Masya-Allah, ini orang-orang Yahudi, tuan-tuan, ya. Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya dan Wiyash bin Qais ini orang Yahudi, datang jumpa Nabi nak memfitnah Nabi, maknanya nak menyesatkan Nabi. Kalaulah itu yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka kepada Nabi, menyesatkan Nabi. Nabi itu, tuan-tuan, nak disesatkan, sudah barangkali mustahil, kan? Dan itulah juga yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada umat Islam. Tak berhenti-henti mereka menyesatkan umat dengan bermacam-macam benda, tuan-tuan, yang nak menyesatkan. Hiburannya itulah dan sebagainya, tuan-tuan, itu sifat mereka, tuan-tuan, menyesatkan orang. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, Tuhan telah tahu bahawa kami adalah pendeta-pendeta di kalangan Bani Israel, yang telah pun tahu daripada kalangan dan pembesar-pembesar serta penghulu-penghulu mereka. Kalaulah kami ikut Tuhan, nescaya orang-orang Yahudi akan mengikuti kami pula, dan tidaklah mereka akan menyalahi kami. Sesungguhnya antara kami dengan kaum kami terjadi perselisihan. Oleh sebab itu hendaklah Tuhan menghukum kami dengan mereka, kelak kami akan percaya dan mengakui Tuhan.
Maka Nabi pun enggan menerima permintaan mereka, lalu turunlah ayat tadi. Dia suruh mengikut apa kehendak pendeta-pendeta Yahudi tadi ni, tuan-tuan. Jadi Nabi kata, Nabi tak nak. Apa nak ikut kehendak kau? Kalau nak menghukum, mesti hukum datang daripada Allah, bukan hukum datang daripada kamu. Dan jangan engkau mengikut hawa nafsu. Jadi jangan mengikut kemahuan mereka yang bertentangan dengan perintah Allah. Para ulama menyatakan bahawa ayat ini bukanlah ulangan daripada ayat yang sebelum ini, ayat 48. Tapi diturunkan mengenai perintah yang berbeza-beza. Kalau ayat yang sebelum ini diturunkan kerana perintah kesalahan melakukan zina oleh Bani Israel, ayat yang sebelum ini. Dan ayat 49 ini mengenai hutang darah dan ganti rugi, diat, iaitu tatkala orang Yahudi meminta Nabi supaya menghukum dalam kes pembunuhan. Ayat yang sebelum ini kes zina. Ayat yang ke-49 ni kes pembunuhan. Dan dia minta Nabi mengikut kehendak mereka. Mana boleh? Kalau dah diputuskan oleh Allah, maka itulah dia perintah Allah. Dan mestilah menghukum mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan menghukum mengikut kepentingan peribadi. Berhati-hatilah wahai Muhammad kepada orang Yahudi yang datang menyesat dan menghalang kamu daripada melaksanakan hukum Allah. Itu sifat orang Yahudi, tuan-tuan, menyesatkan manusia, dengan bermacam-macam hiburan, sistem, itu sistem, tuan-tuan, ideologi, ideologi ini dicipta, dan kadang-kadang yang mencipta tu dia punya ahli-ahli fikir, ahli-ahli falsafah itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau hiburan tu lagilah. Hollywood sepenuhnya dikuasai oleh Yahudi. Syarikat-syarikat besar perfilman. Tuan-tuan, 20th Century Fox. Yang dia punya lampu dia tu kan. Begitu. Metro Goldwyn Mayer. Tahu, tuan-tuan? Yang kepala singa. Singa mengaum. Yahudi. Apa lagi saya tak ingat dah, tuan-tuan. 20th Century Fox. Itu lagi. Banyaklah, tuan-tuan. Pelakon-pelakon pun orang Yahudi. Pelakon-pelakon pun orang Yahudi. Pengarah filem orang Yahudi. Itu dijadikan sebagai satu bisnes. Bukan bisnes, tuan-tuan, tapi nak mengalihkan pemikiran manusia. Steven Spielberg, itu orang Yahudi. Harrison Ford, kalau tidak silap saya. Harrison Ford. Apa lagi, tuan-tuan? Elizabeth Taylor. Itu orang dululah, pelakon lama. Saya pun lupa dah, tuan-tuan. Okey, itu sebahagian daripada, kalau tak salah saya, orang Yahudi. Apa lagi Ada banyak lagi Dustin Hoffman. Ujung nama dia tu ada ciri Yahudi. Ada man. Ada berg. Satu lagi Time. Frankenstein. Einstein. Itu ciri-ciri nama Yahudi. Goldman, Silverman, itu nama Yahudi tu. Belakang dia ada man. Tapi Superman tak masuk lah. Superman, Batman itu kartun, tuan-tuan. Itu tak masuk lah. Dia silver, time, berg. Itu ciri-ciri nama Yahudi. Carlsberg. Berg, ujung dia berg. B-E-R-G. Time. Einstein, Frankenstein, apa time lagi lah. Tuan-tuan, itu ciri-ciri nama Yahudi. Apa tu? Kirk Douglas, kalau tak silap saya, dia Yahudi. Cerita apa saya pun tak ingat lah, cerita lama-lama kan.
Boleh tadi tuan-tuan ni. Sampai mana tadi ni? Jadi fa in tawallaw fa'lam, dan sekiranya orang Yahudi itu enggan beriman kepada kamu dan tidak mengikut hukum kamu, ketahuilah ya Muhammad bahawa Allah Ta'ala akan menyegerakan seksaannya mereka di dunia. Jadi ini sifat tuan-tuan yang Allah Ta'ala kata apa dia? Kalau orang tidak melaksanakan hukum Allah, ayat ini memang turun kepada orang Yahudi. Dia tidak mau mengikut perintah Allah, lalu mereka diseksa. Dan ini orang Yahudi tidak ikut perintah Nabi Musa, kan? Disuruh berperang, dia tak nak. Lalu disesatkan di padang pasir Tih 40 tahun. Makanlah manna wassalwa. Apa lagi tuan-tuan ya? Macam-macam. Mereka tak ikut perintah Allah. Lalu mereka itu ditimpa azab. Jadi sama pada orang Islam. Ya, apa yang menimpa kita ni tuan-tuan, tak habis-habis Covid ni tuan-tuan. Masya Allah. Kan? Lepas tu diharapkan hari itu dah semakin reda. Tak, tiba-tiba dia naik balik tuan-tuan. Masya Allah. Lalu apa tuan-tuan? Kita kena ingat, sebahagian daripada perkara yang menimpa manusia disebabkan apa? Dengan kejahatan manusia. Yang tu yang banyak disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ada ulama tulis, tak pasti, Imam Ibn Qayyim atau siapa, atharul maksiyah, kesan maksiat. Kesan maksiat apa? Bala, penyakit, kemarau. Kalau zina ni, kemarau. Ini waktu saya kursus tuan-tuan, ada seorang pembentang tu, dia bagi tahu tahun bila, tahun lepas, anak tidak sah taraf. Tahu anak tak sah taraf ni tuan-tuan, anak yang lahir tak tentu mak bapak dia ni, tak tahu mak bapak ni. Kita panggil anak haram lah. Ni sebenarnya bahasanya anak tidak sah taraf. Tapi dengan anak haram tu lebih kurang lah. 25.500 lebih setahun. Setahun, bukan 10 tahun. Jadi kira-kira kalau 10 tahun 300.000 yang tidak diketahui keturunannya. Maknanya apa? Berlaku perhubungan sebelum pernikahan. Itu zina. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Jadi nak tunjukkan banyaknya maksiat di negara kita, yang cuma kita ni dia tak keluarlah dekat WhatsApp ke apa ke, kan? Tapi banyak. Lalu bagaimana kita nak mengangkat wabak ini? Kalau manusia masih melakukan maksiat, manusia engkar perintah Allah, manusia kufur, yang tak solat, yang mabuk, yang berjudi tak berhenti, yang zina, na'udzubillah. Lalu macam mana balak nak diangkat? Lalu bagaimana doa kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni kita kena tengok balik cermin diri kita. Kita janganlah, memanglah, kan, apa tu, wabak tu satu wabak lah, kita kena anggaplah dia begitu. Tapi macam mana nak mengangkat wabak? Yang tu kita kena fikirkan. Manusia tetap engkar, manusia tetap kufur, engkar perintah Allah. Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak melaksanakan aku azab kamu. Kenapa mereka orang Bani Israel ni kena azab? Bi ba'di zunubihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Samalah kita. Kenapa dia timpa balak bencana? Kerana dosa. Kenapa dia timpa penyakit? Maksiat. Kemarau, hujan banjir. Tak ada air, kemarau, kering. Ada air banyak pun tak boleh pakai, pencemaran. Tuan-tuan. Ini sebahagian sebelah sana kan, masih tak ada air. Masya Allah. Fa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Dan ingatlah, manusia ni sebahagiannya tu jahat, fasik, berterusan derhaka, maksiat, melanggar perintah Allah.
Itu sebahagian daripada manusia. Jadi kalau orang Islam sama macam dia orang, apa beza kita dengan mereka? Kita pun sama perangai macam orang dia ni. Jadi apa beza kita? Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Mereka nak apa daripada hukum jahiliyah ini? Apa yang mereka nak? Lepas tu, dan adakah sesiapa mempunyai hukuman yang lebih baik daripada hukuman Allah untuk orang-orang yang yakin? Allah Ta'ala tanya tu, bukan tanya tu, tanya tak tahu, tapi perli. Kan? Betul tak tuan-tuan? Orang kita ni memang begitu. Kawan ni lama tak datang surau, tuan-tuan. Lama, bukan sini ya, tuan-tuan janganlah marah pula. Lama tak datang surau. Jadi kawan tanya, Mat, baru pindah sini ke? Apa? Pertanyaan tu pertanyaan atau perli, tuan-tuan? Lama tak nampak Mat, baru pindah ke? Baru pindah, tuan-tuan. Padahal dia orang sini. Tapi pertanyaan itu, macam mana Allah Ta'ala tanya ni? Apa yang kau nak daripada hukum jahiliah ni? Adil ke? Betul? Mana lebih baik dengan hukum Allah? Itu maksudnya lebih kurang begitu. Kata Imam Muqatil, ni pula ni. Bani Nadir dengan Bani Quraizah ni ada hutang darah. Kedua-dua ni orang Yahudi, dan mereka ini bergaduh, tuan-tuan, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Dan tak kala Nabi SAW datang ke Madinah, mereka jumpa Nabi supaya memutuskan perselisihan antara Bani Quraizah dengan Bani Nadir ini. Kami sama-sama satu bapa, satu agama, satu kitab. Tapi dalam undang-undang kami, jika orang kami terbunuh oleh orang Bani Nadir bunuh kami, mereka kena bayar kami 70 gantang kurma. Tapi jika orang mereka dibunuh oleh orang kami, kami kena bayar dia 140 gantang kurma, 2 kali lipat. Begitu juga kecederaan. Kalau kami ni separuh, dia kena cukup. Jadi adil tak macam ni? Maka Nabi pun berkata, saya menghukum bahawasanya hutang darah Bani Quraizah sama dengan hutang darah Bani Nadir. Tak ada beza. Sama dia. Tidak ada kelebihan satu pihak daripada satu pihak yang lain. Bila mendengar cakap Nabi ni, Bani Nadir ni marahlah. Kami tidak rela dengan hukum Tuan. Tuanlah musuh kami kerana merendah-rendah dan menghina-hinakan kami. Maka turunlah ayat ini. Nampak ni. Walaupun dia Yahudi, tuan-tuan, tetapi melalui perjanjian Madinah, Nabi SAW dilantik sebagai ketua hakim. Jadi apa-apa pertikaian, sama ada orang Islam atau Yahudi atau orang yang tak Islam, mereka kena rujuk kepada Nabi SAW. Dan hukum yang dipakai oleh Nabi SAW adalah hukum Islam yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi bila Nabi datang, mereka ni bertikai. Kami kena separuh. Kami dapat separuh, kamu dapat sempurna. Satu kali ganda lagi. Jadi tak adil. Jadi bila Nabi telah putuskan, Yahudi ni kata apa? Bani Nadir kata, kamu ni salah. Kami tak reda ikut hukum kamu. Maka turunlah ayat ini. Hukum mana lagi kamu nak pakai? Adil ke hukum yang dulu tu? Satu pihak kena bayar separuh, satu pihak kena bayar semua. Tak adil kan? Jadi, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Jadi hukum mana lagi yang paling adil atas muka bumi ni, kata Allah Ta'ala. Jadi tu, Allah Ta'ala tanya tu bukan tanya apa, tuan-tuan, nak menemplak. Hukum Allah itu penuh dengan keadilan, kebenaran. Ini satu, keyakinan. Keyakinan umat Islam, orang yang beriman mesti yakin
bahawa hukum yang datang daripada Allah hukum yang paling adil. Itulah keadilan mutlak. Keadilan mutlak. Dia beza tuan-tuan dengan golongan liberal. Tu liberal, dalam dunia ni tak ada yang mutlak, semuanya subjektif. Tahu subjektif? Tak ada yang betul. Boleh betul, boleh salah. Dalam Islam tak boleh. Iman mesti betul. Tak ada betul, tak ada salah. Dia mesti 100% betul. Tak ada salah. Apa yang datang daripada Al-Quran 100% betul. Tapi bagi dia tak. Orang liberal. Semuanya subjektif. Boleh betul, boleh salah. Boleh betul, boleh salah. Boleh jadi macam itu, boleh menjadi macam ini. Nah, itu orang liberal tuan-tuan. Yang banyak berpikiran sekarang begitu. Rosak tak iman? Rosak. Al-Quran sudah pasti betul. Bagi dia tak. Boleh betul, boleh salah. Nah, ramai orang Islam sendiri berkeyakinan begitu. Kalau dia berkeyakinan macam tu, apa dia punya hukum iman dia tu? Nak kata macam mana iman dia tu? Ditolak. Kalau ditolak tak beriman. Jadi ini masalah iman. Ini sebenarnya masalah iman. Sebab tu sebelum nak melaksanakan perintah Allah, dia mesti ada iman. Yakin tak hukum Allah? Betul tak? Macam mana? Boleh tak nak laksanakan? Oh, tak boleh ustaz, ini hukum zaman bila lah itu. Itu iman. Mana yang datang daripada Allah, dia tidak rosak disebabkan masa. Tapi manusia selalu memikirkan masa. Oh, ni orang dulu. Orang dulu memang begitu, ganas, mencuri kena potong tangan. Orang dulu jahat, habis orang sekarang ni baik sangat, tuan-tuan. Baik sangat orang hari ni. Baik. Orang dulu, tuan-tuan, kalau perang, satu panah tu seorang yang mati. Dulu kalau perang pakai panah, kena panah seorang yang mati. Sekarang satu bom, satu negeri mati. Bom atom, bom nuklear, kan? Satu negeri mati. Mana jahat? Orang dulu, orang sekarang. Orang sekarang kata orang dulu ni jahat, ganas. Dan sekarang ni baik sangat. Okey, orang dulu tak bertamadun. Jadi hamba abdi. Hamba dijual. Habis sekarang ni tak ada orang jual orang, tuan-tuan. Ada tak? Ada lagi teruk. Dia kurung dalam kontena, dia angkut negeri tu ke negeri ni. Sama tak jahat orang dulu dengan sekarang? Sama. Jadi dalam Islam ni dia tak ada sifat masa. Sebab perangai manusia yang berubah apa? Benda berubah. Perangai manusia sama, penyamun. Kalau dulu ialah penyamun kan, mata sebelah tu lanun kan, rompak orang tengah jalan. Sekarang nak merompak lagi senang, tuan-tuan, pakai komputer. Dulu merompak sikit, sekarang bilion-bilion dirompak. Sama tak jahat? Cuma sekarang ni penyamun ni smart lah, tuan-tuan ya. Pakai kod, ada driver, ada kereta. Tapi jahat dia sama tak, tuan-tuan? Lagi jahat. Jadi sebab persepsi manusia begitu. Sebab melihat hukum Al-Quran ni turun zaman dulu, dianggap sebagai tak bertamadun. Macam orang sekarang ni bertamadun sangat. Tuan-tuan, orang dulu ni memang dia susah. Orang dulu, zaman tu dulu kan, nak cari kain pun susah. Sebab tu pakai kulit binatang. Dia tak bertamadun. Sekarang ni pelik. Kain murah, orang pula tak nak pakai baju. Macam mana, tuan-tuan? Siapa teruk? Sama ya manusia ni. Jadi sebab tu Islam ni tak menganggap masa itu sebagai satu ukuran. Kamu nak laksanakan pun tidak. Kat mana kamu berada? Macam mana amal kamu? Bukan sebab masa. Tuan-tuan ya. Baik, ayat dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Sebahagian mereka menjadi pemimpin sebahagian yang lain. Dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka orang itu termasuklah dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim, yakni melanggar peraturan. Okey. Kata ulama, ayat ini diturunkan kepada Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua orang munafik. Ubadah bin Samit, sahabat Nabi. Satu lagi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Mereka bertengkar di hadapan Nabi tentang persahabatan dengan orang Yahudi. Kata Ubadah, aku mempunyai sahabat-sahabat daripada Yahudi yang sangat banyak dan sangat kuat. Tetapi aku lepaskan diri aku daripada mereka kepada Allah dan Rasulnya dan berikat setia dengan Allah dan Rasulnya. Saya yakin tidak ada penolong melainkan Allah dan Rasulnya. Itu kata Ubadah bin Samit. Dulu dia kawan dengan orang Yahudi ni kuat puak dia, suka tolong dia. Tapi bila datang Nabi SAW, dia putuskan hubungan dia semua dengan Yahudi. Tapi apa kata Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik? Tetapi saya tidak mahu melepaskan diri dengan orang Yahudi. Aku takut akan terkena bahaya. Dan bagi saya tidak ada pengganti. Tak ada siapa boleh tolong. Orang Yahudi lah akan tolong aku. Masya Allah. Itu munafik. Jadi kata orang beriman, tak ada. Aku Yahudi tak nak dah. Aku ada Nabi dan Allah dan Rasul. Itulah yang akan tolong aku. Walaupun Yahudi ni ramai, Yahudi ni kuat, selalu tolong aku, tapi tak. Aku berlepas diri daripada Yahudi. Itu dah beza dia, tuan-tuan. Itu beza, maka turunlah ayat ini. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Ubay, wahai Abul Habbab, tahukah engkau bahawa apa yang engkau pertahankan di hadapan Ubadah tadi mengenai persekutuan kamu dengan Yahudi memang telah menjadi sebahagian daripada kamu. Ini memanglah perangai kamu. Apa kata Abdullah bin Ubay? Jadilah saya terima ketetapan itu. Aku pun memang macam tu ya Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Begitu setia mempertahankan bangsa yang tidak beriman. Jadi kalau orang Islam, ada orang beriman, lalu mengambil orang yang tidak beriman jadi pemimpin, jadi ketua, yang menguruskan hal ehwal dia, ulil amri, maka samalah perangai dia macam orang munafik. Kata As-Suddi, tatkala berlaku perang Uhud, ada sekumpulan orang terlampau cemas dan takut bahaya oleh orang kafir. Oleh sebab itu salah seorang beragama Islam berkata, aku akan dapatkan pertolongan Yahudi untuk minta perlindungan dia, kerana saya takut bahaya. Saya takut dibahayakan oleh orang-orang Yahudi. Kata orang lain pula, aku minta pertolongan orang-orang Nasrani daripada Syam, dan saya akan meminta perlindungannya. Masya Allah. Ini orang Islam. Barangkali mereka baru masuk Islam, takut. Nak minta perlindungan daripada siapa? Waktu orang-orang Quraisy Mekah datang menyerang Madinah dalam perang Uhud. Aku nak minta tolong Yahudi. Yang satu lagi, aku nak minta tolong orang Nasara daripada Syam. Tuan-tuan ya. Inilah yang jadi, tuan-tuan, kepada apa? Dalam sejarah Melayu kita. Tatkala British dan Belanda datang dengan kekuatan, lalu mereka, raja-raja yang lemah ni, tuan-tuan, mengikat persetiaan dengan Inggris dan Belanda. Lalu Belanda pun menguasai lah. Menguasai negeri-negeri yang sedang berperang. Tuan-tuan ya, untuk mencari perlindungan. Perang. Kan? Saudara di Perak merebut tahta. Lalu British pun masuk. Negeri-negeri sebelah utara. Waktu tu dijajah oleh Siam. Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Lalu mereka ni jumpa Inggris. Ambil. Itu mula asal. Bila bergaduh, minta tolong Inggris. Akhirnya Inggris yang berkuasa. Daripada satu negeri,
satu negeri. Samalah Kedah, tuan-tuan, ya. Membuat persetiaan dengan Inggeris untuk mengelakkan ancaman Siam. Lalu Inggeris pun masuk campur dalam urusan negeri-negeri Melayu. Tuan-tuan, itu Inggeris lah, tuan-tuan, ya. Bukan Yahudi. Tapi okey. Kalau kita tengok dalam perbahasan dalam kitab yang lagi besar, tuan-tuan, yang kita lantik itu kuasanya setakat mana? Ya, sebab khalifah-khalifah Abbasiyah, Umayyah juga dulu, dia melantik orang-orang Yahudi, orang yang bukan Islam, sebagai kaki tangan awam, perkhidmatan, keuangan, tapi mereka tidak membuat dasar, tuan-tuan. Mereka tidak buat dasar. Sesuatu yang penting. Ya, pertahanan, keuangan, dasar yang besar-besar tidak diberikan kepada, dan mereka itu kebanyakannya pada zaman itu menjadi apa dia? Menteri yang melaksanakan. Dia ada dua jenis menteri pada zaman itu. Menteri yang buat dasar, satu lagi yang melaksanakan. Mereka tu melaksanakan dasar. Tapi kalau kita bagi kuasa kepada orang kafir yang membuat dasar kepada orang Islam, itu yang dosa yang paling besar sekali. Dan selalu kita dimomokkan. Saya tak nak cakap soal politik, tuan-tuan. Lebih baik pilih orang kafir yang adil daripada orang Islam yang zalim. Dia punya perbandingan itu betul atau tidak? Macam mana kita nak kata dia adil? Dia beriman pada Allah pun tidak. Betul. Nak menjadi saksi nikah, mesti dia solat. Orang kafir mana boleh jadi saksi? Lalu kita nak kata adil macam mana? Kalau dia beriman pun tidak kepada Allah. Pak, itu persepsi, itu pandangan lah, tuan-tuan, ya? Pandangan. Jadi takkanlah tak ada, satu lagi lah, takkanlah tak ada orang Islam yang beriman, orang Islam yang adil. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada orang Islam yang adil. Cuma barangkali kita tak jumpa. Orang kafir, ya, mereka masih kecil, mereka tidak berkuasa, tak jadi apa-apa. Tapi bila mereka berkuasa, hilang orang Islam. Tuan-tuan tengok. Ya, tuan-tuan tengok. Tidak pernah orang yang bukan Islam dianiaya dalam negara majoriti umat Islam. Betul? Tidak ada orang kafir yang minoriti terseksa, ditindas oleh umat Islam yang majoriti. Tetapi banyak dalam dunia, apabila umat Islam jadi minoriti, dia pasti akan ditindas. Itu adalatul Islam. Keadilan Islam tu nampak. Sebab kita memang orang baik, dan kita diajar untuk jadi manusia yang baik, walaupun kepada orang bukan Islam. Tapi yang bukan Islam, itu tak tahu. Wallahu a'lam. Saya tak katalah saya ni tak ada resis ke apa. Tapi itulah hakikat sejarah. Hakikat sejarah begitu. Tidak ada orang Islam, ya, susah nak cari orang Islam yang tidak ditindas dalam sebuah negara majoriti yang bukan Islam.
Tapi orang Islam tetap akan berlaku baik kepada siapa pun minoriti yang duduk dalam negara Islam. Itu sifat Nabi SAW. Baiknya orang Islam ni tuan-tuan ni. Nak dikatakan turun ini soal iman. Maknanya imannya itu dipersoalkan. Sebab dia melantik orang yang bukan Islam memimpin kekuasaan. Dan satu lagi apa tuan-tuan, sebahagian daripada mereka barangkali dosanya sama macam mereka. Tapi tak boleh nak dianggap mereka itu terkeluar daripada Islam. Tak. Tapi engkau ni sama macam dia lah. Sama. Barangkali seksaannya sama, azabnya sama. Sebab ayat itu bersifat fa'innahu minhum. Ya? Apa makna fa'innahu minhum ini? Yang sebagaimana yang saya sebut tadilah. Ya? Menegah orang-orang ini, dia akan menjadi apa dia? Barang siapa di antara menjadi pemimpin, termasuklah golongan mereka. Kerana tiap-tiap orang yang menjadikan seorang itu penolong, maka tidak dapat tidak dia redha. Dia minta dia jadi penolong, dalam tafsir ini kata paling tidak dia redha. Maka sekiranya mereka itu redha dengan dia, maka sebahagian daripada dia. Ini macam orang munafik tadi. Dah jadi sebahagian daripada dia. Mereka redha tu, kalau kita sekadar minta tolong ni tak apa, tuan-tuan. Sekadar minta tolong. Tapi kita tak redha. Tapi kita tak melantik mereka menjadi pemimpin yang menguruskan urusan umat Islam. Tapi kalau setakat pelaksanaan benda kecil kan, yang tak melibatkan dasar umat, tak apa. Sama lah tuan-tuan. Yang berlaku, minta maaf sikit ya tuan-tuan ya. Golongan Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah. Yang memberikan peluang kepada golongan bukan Sunnah. Bagilah kat Syiah. Sama macam kat Yaman. Bagi kat Syiah. Ya kat Syria, tak apa bagi Syiah. Dia baik. Tapi bila mereka berkuasa, habis. Di Syria 200,000 orang Sunni mati dibunuh oleh Syiah. Sama macam di Yaman. Tak kala mereka berkuasa tak apa. Kami sama macam kamu, satu agama. Tak. Tuan-tuan jangan tertipu. Sebab orang Syiah menganggap darah orang Sunni ini halal. Bunuh ahli Sunni, bunuh ahli Sunnah, pahala besar. Siapa kata kita sama? Sembahyang pun lain. Mana ada ahli Sunnah sembahyang pakai batu? Kan? Ada ahli Sunnah caci maki sahabat pagi petang? Tak ada. Dia, tuan-tuan jangan tertipu. Sebab salah satu rukun, rukun macam kita rukun Islam tu ada 5 kan. Syiah dia ada satu lagi rukun, taqiyah. Taqiyah ni apa? Nipu, berpura-pura. Sama tak sembahyang? Lain tuan-tuan. Saya tengok ada orang Melayu Syiah ni tuan-tuan, sembahyang lain. Kita kunut bila? Subuh je kan. Itu Syafi'i lah. Mazhab lain tak kunut. Dia kunut tiap-tiap waktu. Larilah daripada sunnah Nabi. Nak salam, kita semua mazhab kita kan, semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, salam-salam je lah kan. Lepas sembahyang nak salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salam tu, dia tepuk-tepuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang sembahyang pakai batu? Pernah tak dalam mana-mana hadis Nabi sembahyang pakai batu? Tak ada. Tak ada, kenapa dia buat? Lalu siapa yang lari daripada sunnah Nabi? Iya. Siapa yang paling bid'ah? Sesat. Tuan-tuan ya. Jangan tertipu. Jangan percayalah. Tak kiralah jubahnya besar mana, serbannya besar mana.
tahajudnya banyak mana. Tapi kalau dah dia menganggap bahawa apa dia, isteri Nabi itu perempuan jahat, sahabat Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu berhala Quraisy, apa lagi? Apa beza kita dengan dia? Jauh langit dengan bumi. Dia kata apa? Quran kita hanya sebahagian daripada Quran yang turun kepada Fatimah. La ilaha illallah. Fatimah pun turun Quran. Quran turun pada Nabi. Habis cukup ayat tu, habislah. Cukup. Oh, dia masih turun lagi. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita tengok tuan-tuan, jauh langit dengan bumi. Lalu kita pun tak apa, mereka pun Islam. Siapa kata dia? Ya, walaupun kita tak kata dia kafir, tapi kepercayaannya jauh langit bumi dengan langit dengan kita tuan-tuan. Wallahu a'lam. Cukup tuan-tuan. Nanti kita sambung kesempatan yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa daina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita ada solat hajat selepas daripada solat isyak untuk sama-sama mendoakan Ketua Pengarah JAKI.